Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ni i'tikaf dan kita ni duduk di dalam majlis ilmu lillahi taala. Baik, insya-Allah kita kembali menyambung pengajian kita dalam kitab Mau'izah, muka surat 93. 94 lah. Segala ciptaan Allah penuh hikmah, penuh bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya antara sifat kamalat, apa itu kamalat? Kesempurnaan. Kamal, kamil. Antara sifat kesempurnaan Allah ialah sami'un wa basirun. Sama' basar, sama' basar, sama' dengar, basar melihat. Sifat maha mendengar, maha melihat Allah azali dan abadi, kekal dan sedia kala, sedia ada. Kalau kita ada bermula melihat kita bila? Seminggu. Kalau budak baru lahir, seminggu baru boleh tengok, betul tak? Itu pun sekadar depan dia saja. Itu budak bermula melihat. Kalau anak kucing berapa? 3 hari baru nampak. Itu kita ada bermula. Itu pun setelah kelahiran. Adapun sifat melihat bagi Allah, sifat mendengar bagi Allah sedia kala ada. Itu sifat bagi zat Allah. Meskipun sifat mendengar dan melihat yang ada pada makhluk lain seperti manusia, namun mendengar, melihat makhluk itu hanyalah pada situasi ataupun keadaan tertentu. Ianya tidak berterusan pada semua ketika. Waktu kita tidur, orang lelaki tak dengar apa dah. Orang lelaki lah, dia dalam kajian ada psikologi sebut, pakar psikologi sebut, orang lelaki ni bila tidur 90% dia padam. 90% off terus seket dia. Tak dengar apa dah. Orang perempuan, dia kalau tidur 15% je yang padam, mak lain hidup. Sebab tu dia kalau dengar anak teriak terus bangun buat susu. Dia sensor dia, apa panggil? Bukan sensor, panggil apa tu? Alam, bukan alam. Itulah penjagaan dia tu. Dia punya sensor lah lebih kurang. Dia jaga. Ada bunyi saja, dia cepat terjaga. Baik. Jadi nak menunjukkan apa dia? Kita waktu tidur mata pejam, tak nampak apa, telinga pun tutup. Jadi berfungsi telinga dan mata kita ni yang mendengar melihat ni pada waktu hidup, waktu berjaga saja. Waktu tidur tak sedar apa dah. Baik, dalam keadaan tertentu sahaja. Panca indera telinga, alat mendengar. Allah bagi kepada kita ni anggota untuk mendengar, tetapi keupayaan dia terbatas, tidak berfungsi kalau gelombang itu rendah sangat, jauh sangat, tinggi sangat ataupun terhalang. Suara semut tak boleh nak bunyi sampai sekarang. Suara gajah kita dengar tapi tak faham. Suara yang dikatakan paling kuat, suara ikan paus. Suara ikan paus yang boleh berjalan, boleh bergerak beratus-ratus kilometer. Suara dia tu boleh sampai ikan paus ni. Suara kita 100 meter boleh, 100 meter. 100 meter boleh kot. 100 meter. Itu pun komander kawat lah tu. Komander kawat. Baik. Itu suara yang kita boleh tangkap. Ada lagi banyak suara yang kita tak dapat tangkap. Suara apa dia? Suara daun, suara batu. Sains sebut benda hidup atau benda yang mawujud ni dia ada gelombang dia sendiri. Gelombang-gelombang ini kalau kena dia punya frekuensinya, kita boleh tangkap dengan gedang telinga kita. Kalau tinggi sangat pun kita tak boleh dengar, rendah sangat pun kita tak boleh dengar. Kita ada had dia, ada range dia. Itu telinga kita.
Demikian juga mata tidak berfungsi kalau tak ada cahaya. Mata ni hanya melihat kalau ada cahaya. Bila gelap tak nampak apa. Ya. Baik. Jadi bila gelap ni sama, tak ada bezalah kita dengan orang buta, sama-sama tak nampak, ya. Jadi nak suruh dapat lihat adalah dengan guna cahaya. Keupayaan panca indera telinga dan mata itu amat terbatas. Jika sedang tidur lena ataupun koma ataupun sebab tertentu, samalah dengan orang pekak dengan orang buta. Baik, dalam fiqh, kalau seseorang itu pekak dan buta, dua-dua sekali, dia pekak, telinga tak dapat dengar, mata pun tak nampak lihat, maka dia ni terlepas daripada hukum mukallaf kalau ada. Kalau bisu, dia tak terlepas lagi. Mukallaf ni apa dia? Mana ada tanggungjawab, ada dosa pahala lah. Kalau dia pekak tapi mata melihat, dia tak lepas lagi, dia kena belajar lagi, dia boleh tengok lagi. Ini kita yang alat apa tu, yang inilah yang guna bahasa isyarat. Kalau mata tak dapat melihat, telinga boleh dengar, maka boleh terima maklumat lagi. Kalau telinga tak dengar, mata boleh tengok lagi, dapat terima maklumat lagi. Tapi kalau dua-dua terpadam, dua-dua tak dapat berfungsi, maka dia terlepas daripada hukum mukallaf. Apa dapat? Mata tak dapat tengok, telinga tak dapat dengar. Jadi mulut saja, makan sajalah, tak ada fungsilah, ya. Dia tak nampak, nak berjalan pun tak nampak, nak melihat pun tak, nak berjalan pun tak nampak, nak mendengar pun tak boleh. Tak ada ni. Tak ada yang masuk ke dalam diri dia. Maka dia terlepas daripada hukum mukallaf. Tapi jaranglah ada macam ni, jarang ada. Kalau ada pun mungkin sebab apa dia? Sebab kecacatan, aksiden ke, ataupun orang buat seksa ke dan sebagainya. Kalau daripada lahir, biasanya cacat macam ni tak hidup lama biasanya. Baik. Oleh kerana Tuhan telah mentakdirkan bahawa sifat kejadian insan itu lemah, dijadikan kita insan ada kekurangan dia, seperti ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 28. Jadi keupayaan panca indera kita ni adalah lemah dan terbatas. Kenapa sebut ni? Kita tahu, kita sedar belaka kita ni ada had. Tetapi kenapa disebut juga? Supaya kita sedar, sentiasa ingat. Jangan rasa hebat sangat. Hebat-hebat kita pun tak nampak balik dinding. Hebat-hebat kita pun kita tak boleh dengar suara kumbang. Jadi apa yang hebat kita ni sebenarnya? Kalau hebat ni kita boleh buat semua benda, itu baru betul hebat. Tapi sebab manusia ni sifat dia lupa, kena beringat selalu, kena diperingatkan selalu. Baik, sedangkan sifat Allah itu maha mendengar dan maha melihat, azali abadi. Malah Tuhan kenal dan ingat suara apa pun, meskipun bertrilion ataupun sebanyak mana makhluk itu bersuara serentak. Semua bersuara serentak, Allah cam suara siapa, Allah tahu suara siapa. Bayangkan dekat dunia ni berapa juta, berapa bilion, berapa trilion umat Islam, orang Islam, berapa bilion umat Islam. Jadi berdoa, siapa yang berdoa, suara macam mana, itu Allah tahu belaka. Apa yang didoakan, Allah tahu, tidak terlepas. Kita kalau jadi cikgu dalam kelas, kalau budak bising, siapa bercakap tak tahu dah. Betul tak? Siapa bercakap kita tak tahu dah. Ni kalau budak ramai-ramai 30 orang, semua nak bercakap, cikgu tak cam siapa nak jawab semua. Itu baru cerita 30 orang. Ini cerita macam mana Allah mentadbir alam. Baik, semua itu dalam pengetahuan Allah. Allah cam suara itu. Sebagaimana riwayat tentang doa seorang hamba yang berhenti sekian lama. Ada seorang hamba Allah ni, dia setiap hari berdoa, tapi bila dia sakit, dia koma, terhenti suara tu sampai ke langit. Maknanya dia sakit tu tak ada sampailah doanya. Apabila sembuh, dia pun kembali berdoa memohon rahmat dan inayah daripada Allah. Maka Allah kenal doa mana ni, doa siapa ni yang sudah sekian lama tidak didengari. Tuhan memberi perhatian sepenuhnya dan mengenal dengan pasti suara siapa doa yang lama menghilang muncul kembali. Baik, ini satu kisah. Kita pun sama. Mungkin ada waktu-waktu tu kita lalai, berdoa pun tidak, lepas sembahyang terus cabut, tak berdoa. Saya pernah ditegur, doalah, lepas sembahyang berdoalah, walaupun satu doa.
Jangan bagi salam terus bangkit. Ni budak-budak ni kena ajar. Ayah-ayah tak apalah, ni budak-budak ni kan. Kadang-kadang lepas bagi salam terus cabut cari kasut, cari selipar. Nak balik cari basikal. Nah, kalau tolong duduk dan berdoa dulu. Kalau macam mana pun kita berdoa kena ada, kena minta kepada Allah, kena minta. Allah suruh ni. Ya, Allah suruh kita berdoa. Dan berdoa itu bukanlah istilahnya kita menyuruh Allah supaya perkenan hajat kita, tidak, tetapi sebenarnya memang suruhan Allah. Dan permintaan itu melambangkan betapa kita bergantung pada Tuhan. Itu kena faham konsep doa. Semakin kita berdoa menunjukkan kita ni bergantung kepada Allah. Kita tak bergantung pada diri kita atau bergantung pada makhluk lain. Bergantung ni makna bergantung, harap ataupun minta pertolongan. Nah, harap sangat ke dia biar dapat tolong kita. Musim-musim banjir ni bila tenggelam habis harta rosak. Jadi kita harap ke siapa? Haraplah siapa-siapa dapat tolong. Datanglah kontainer mari apa ke. Jangan harap ke makhluk, harap kepada Allah yang mengatur makhluk mana nak ngantar. Ya, konsep orang beriman kena jelas benda ni. Sebab kalau kita harap kepada makhluk, lepas tu bila makhluk tu tolong pula, maka kita jadi terima kasih ke dia, kita bertuhan ke dia pula jadinya. Berterima kasih daripada sudut adat, ya memang kena ada adat ataupun adab. Nah, tapi jangan sampai tahap menjadi akidah. Kalau Tuhan tak tolong saya, habislah saya, matilah saya. Maknanya habis dia tu, mati dia sebab orang tu tak tolong, bukan sebab takdir Tuhan. Ya, ini kena jelas ni. Ya, sebab kadang-kadang bila orang tolong tu kita punya kita punya ni kuat sangat. Sampai masuk ke bab akidah tu. Itu yang kita tak nak. Terima kasih pada dia tolong, tak apa. Ya. Dalam masa sama jangan pula sombong bila orang dah tolong. Tak nak, dia ni bukan YB pilihanku. Jangan. Dah orang datang tolong tu, terimalah mana-mana pun. Ya, dahlah susah sombong pula. Tak kenalah macam tu. Jadi terima kasih belaka. Ambil pada hakikat semua tu makhluk yang Allah hantar. Bukan tengok atas diri dia hebat tak hebat. Jangan fikir ni datang nak tunjuk muka lah ni. Ni datang nak suruh undi dia lah ni. Itu hal dia. Kita apabila orang memberi, kita ada hak untuk menerima. Dan kita ada hak juga untuk, kita pun ada tanggungjawab untuk memastikan orang tu, pahala dia tu biar berjalan, ataupun amanah yang dia orang bagi kat dia tu sampai pada kita. Nah, kita jangan sombonglah nak menolak pemberian orang. Macam orang bagi salam. Nah, bila bagi salam, jawablah. Nah, orang bagi sesuatu jangan hampakan dia. Nah, terima. Ada tak orang bagi kepada kita makanan, kita tak nak makan. Kalau belah-belah harap sana, dia pun sensitif. Kalau datang rumah dia, kita tak jamuh makanan dia, makan pula tak habis, memang dia marah sungguh. Ya, tak bersyukur kata. Ya. Orang bagi makanan pada kita, orang bagi sesuatu pada kita, dan kita memang tak perlu benda tu. Contoh kita kenyang sangat ke, ataupun kalau kita makan benda tu jadi ada alahan pada kita. Contoh dah, tak boleh nak makan, kita ambil depan dia, jangan tolak, ambil. Kita ambil, biar berjalan pahala bahagian dia. Bahagian kita tak boleh makan tu, jangan tunjuk depan dia pula, nanti terasa hati dia. Simple lah, bagi ke orang lain pula, tapi jangan depan dia. Ni dah orang datang buat makan, tak payah bagi orang lain, aku tak makan ni. Nampak sangat sombong kita tu. Ambil orang bagi, dan kita bila tak boleh nak guna, kita pula bagi ke orang, tapi jangan depan dia, tu saja. Kita panjangkan pahala tu, dalam masa sama kita tak menyakitkan hati orang tersebut. Ni kena faham. Sebab ada sekarang kita ada faham macam ni tahu. Faham macam mana? Kan barang-barang yang ada dalam rumah kita tu, kita bertanggungjawab, betul? Akan dihisap, betul? Bila ada orang bagi sesuatu, ada orang dia punya kerah sangat ni, dia tak nak terima, takut kena hisap. Contoh kita ada baju 20 helai. Ya ke 20 helai, lebih belaka ni. Contoh baju 20 helai. Jadi dia rasa kalau aku beli lagi baju ni, maka aku tak pakai dah. Orang bagi pula, dia tolak mentah-mentah. Anak bagi, dia tolak. Orang kawan bagi, dia tolak. Orang tu berhasrat nak mengembirakan anak, nak mengembirakan orang tua. Ni pernah berlaku ni. Kononnya apa panggil? Simple. Orang nak simple tak? Ataupun dia tak nak kena hisap tadi.
sebaiknya kita kena laksanakan adab kita sesama manusia. Bila dia bagi, kita ambil. Kita tak boleh pakai, kita bagi kat orang lain. Itu cara. Jangan tolak mentah-mentah. Jangan tolak. Baik. Nabi kalau orang bagi, kalau kira Nabi tak perlu pun orang nak bagi apa-apa, tapi Nabi terima. Sahabat, sekaya-kaya sahabat, semiskin-miskin sahabat. Cuma ada ketikanya pakaian Nabi tu Nabi tak boleh pakai. Orang bagi tapi Nabi tak boleh pakai. Contohnya pakaian yang jadi berbelang-belang, belang merah, hijau, kuning. Ada orang bagi. Orang Arab kan ada baju hak mahal tu, dia macam kit lapis rawak silap. Belang ni dia ada bercorak. Ada sahabat bagi pada Nabi. Nabi pakai sekali je. Bila Nabi pakai tu, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun sebab apa? Sebab pakaian ni tak sesuai bagi Nabi. Sebab bila dia menggambarkan mewah. Nabi sembahyang pun duk tengok kan. Lepas tu Nabi bagi ke orang lain. Bila sampai pakaian tu ke orang lain, sahabat dia tengok, aku baru bagi kat Nabi. Aku baru bagi kat Nabi. Kenapa kamu pakai pula? Nabi bagi aku pula ni. Nabi nak pujuk balik ke sahabat tadi, kata, macam ni kalau nak bagi kat aku pakaian, jangan bagi hak jenis macam jenis hak belang-belang macam ni. Bagi hak kosong je. Nabi pesan pula, nak bagi boleh tapi sebab Nabi kedudukan dia. Baik. Jadi itu adab Nabi. Nabi boleh kata tak payahlah bagi kat aku malaikat bagi banyak lagi. Boleh je Nabi nak jawab macam tu. Tapi sebab Nabi meraihkan, itu adab. Bila kita orang nak memberi, kita menerima, melainkan perkara yang melibatkan apa dia? Halal haram. Haram lah, melibatkan haram tu kita jelas lah. Baik. Jadi dalam banyak-banyak doa hamba ini, semuanya Allah semuanya Allah ketahui. Yang paling kita bimbang, kan bimbang. Dia kadang-kadang Allah nak menegur kita, senang je. Kalau kita ni jenis ralik, lama tak berdoa, kalau tadi kan, lama tak berdoa, lama tak berzikir pada dia, kadang-kadang Allah campur sakit bagi sakit. Bila sakit baru ingat nak berdoa tu. Bila sakit baru ingat nak istighfar. Waktu sihat, waktu gagah boleh main golf tak ada sini. Main apa dia? Orang kampung sini main apa Bola, ada pandang bola. Budak-budak muda lah, cerita orang muda. Tempat saya tu memang orang main golf. Cik main golf. Saya kawan-kawan saya, ayah-ayah hak jenis main golf. Lepas subuh tu kami makan, sembang golf depa. Lepas nak pergi main golf. Orang pencen, cikgu pencen. Sini main apa? Tak ada main maknanya kalau tidak main bola, cerita orang muda lah. Main bola ke, mengair ke. Itu makna hobi. Baik. Bila sihat tu seronoklah buat. Tapi bila sakit, waktu sihat tak ingat Tuhan. Bila sakit, sakit itu sebenarnya Allah nak tarik balik. Ingatlah. Tambah kepada orang yang ada keturunan baik. Ni saya sebut direct lah ni. Orang yang ada keturunan baik, sama ada keturunan orang soleh terdahulu, anak cucu lah ni. Anak cucu bila ralik saja, bila apa dia lalai dengan dunia, leka dengan dunia, maka kadang-kadang Allah datangkan ujian. Ujian apa dia? Ujian dia sakit teruk-teruk lah. Sakit macam mana? Mungkin sakit buatan orang ke, ada orang dengki ke, sihir ke, apa sebagainya. Jadi dengan sebab datang sihir, datang sakit tadi, maka dia mula kepada Allah. Lepas tu ayah tok nenek moyang dia dulu ni jenis kaki tahajud. Datang dia terkejut saja. Terkejut kencing je, bukan tahajud nak sembahyang. Tapi sebab dengan ada penyakit tadi, orang buat ke apa, dia mula bangun tahajud, mula sembahyang hajat, mula sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih ni kuat Main tasbih ni kalau siapa-siapa ada penyakit hak jenis ni lah, maka antara ubat yang ampuh dia, orang yang sakit tu kena sembahyang tasbih selalu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Waktu malam buat 2 rakaat kan. 1 rakaat tu kena 175 kali. 2 rakaat 175, 150. 2 rakaat jadi 300. 2 rakaat jadi 300. Ya ke? Bukan. Silap. 2 rakaat tu 150. 4 rakaat tu 300 kan? 300 kali tasbih. Saya silap. Baik. Kalau buat waktu malam 2 rakaat. Mana 150 bagi 2 75. Silap saya tadi.
Kalau kita buat tasbih waktu siang, afdalnya 4 rakaat. Tak perlu tahiyat awal. Itu beza. Kalau buat waktu malam, solat sunatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kita solat sunat pada waktu siang, contohnya waktu zuhur, lepas zuhur kita sembahyang, maka aulanya solatnya 4 rakaat. 4 rakaat 1 salam. Maknanya 4 rakaat 1 salam. Kalau waktu malam 2 4 juga, cuma 2 salam lah. Itu beza dia. Jadi bagi orang sakit, antara solat yang ampuh untuk merawat penyakit dia, solat tasbih. Banyakkan tasbih dalam darah ni. Jadi benda-benda hantu-hantu ni keluarlah, dia panas, tak payah duduk lama. Itu ayat mudah faham lah. Itu antara dia. Baik, jadi sebab kita ni lari jauh pada Tuhan, maka Allah jentik balik dengan cara-cara tadi. Jadi makin ni jadi ingat balik. Lama tak berdoa, lama tak berzikir. Waktu mana berzikir? Waktu sekolah dulu, sekolah asrama kan. Lepas tu bila kerja lama, kerja galik suka sangat, umur 35, bom, Allah bagi sakit buah pinggang. Last sekali dia duduk sembahyang tahajud waktu sekolah menengah, nak ambil SPM dulu. Ambil SPM dulu umur 17 tu. Umur 35 pun Allah pukul sikit, baru teringat balik nak tahajud. Berapa lama tu masa tinggal tu? 17 tahun 35, separuh umur. Lebih kurang lah separuh umur. Seumur, kalau penjara disebut lah, seumur usia tak? Seumur penjara, seumur hidup. Maknanya hidup dia sekarang kalau jatuh hukum 20, nak tambah 20 lagi kan? Macam tu umur maksudnya kan? Betul tak? Kalau umur dia 40 tahun penjara. Saya tak silap lah. Pemahaman penjara seumur hidup tu macam mana? Baik. Jadi seumur hidup dia ataupun separuh umur dia tak tahajud, maka Allah jentik balik. Tapi doa dia 17 tahun dulu tu dengan doa sekarang, suaranya Allah cam. Tu nak sebutnya. Allah tahu doa siapa ni 17 tahun dah kamu tak tahajud, tak berdoa dalam sujud pada aku. Ni sekarang ni baru kamu doa balik. Bila kena apa dia? Kena buah pinggang. Tu contoh nak bagaimana Allah mengatur hamba ni. Bagaimana Allah mengatur. Baik, sesungguhnya Allah bukan sahaja maha mendengar, malah maha mengetahui dan ingat suara hambanya. Kini suara itu diberi perhatian sewajarnya, seolah-olah dia menunggu-nunggu suara itu, seolah Allah tunggu-tunggu suara ni. Baik, jauh ataupun dekat, sama saja di sisi Allah. Kerana sifat Allah maha mendengar, maha melihat, tidak terbatas. Ada batas, tidak ada batasan. Mendengar Allah, melihat Allah, tidak ada yang menghalangi. Tidak ada alat seperti telinga ataupun mata sebagaimana diperlukan oleh makhluk. Sifat mendengar Allah itu tak perlu kepada telinga. Kena faham kita nak mendengar kena ada telinga. Melihat Allah tak perlu pada mata macam kita perlu mata. Dia beza. Kalau kita perlu kepada anggota, Allah tak perlu kepada anggota. Bahkan kalau kita membayang-bayangkan, maka itulah kita panggil kerosakan akidah yang berlaku. Kita menjisimkan Allah, meletakkan Allah, membayang-bayangkan Allah. Sedangkan konsep jelas kita kena faham. Kita selalu ulang apa dia? Laisa kamislihi syai'. Allah sesekali tidak menyamai apapun. Bila terbayang, bukan dia lah tu. Bila terkhayal, bukan Allah lah tu. Baik. Jadi Allah tak perlu kepada alat, kita yang perlu anggota ataupun alat. Tidak terasing daripada pendengaran Allah sebarang suara atau bunyi yang boleh didengar, walaupun bernada rendah, hampir tidak ada bunyi. Tidak ada yang ghaib. Ghaib ni apa ghaib? Maknanya tak terhalang pandangan, tak nampak. Ghaib ni tak nampak. Kalau jamak ghuyub, ghaib, tidak ada yang ghaib pada pandangan Allah, sekalipun ianya terlalu halus ataupun seni. Tiada makhluk yang mampu berselindung daripada pandangan Allah. Ada satu kisah yang kita biasa dengar tak? Kisah ada seorang tok guru tu, dia nak uji anak murid dia, ramai-ramai anak murid dia. Esok tolong bawa ayam seekor seorang, tolong bawa pisau seorang sebilah. Masing-masing pun esok kan pagi tu bawalah ayam. Baik, tugas kita pada pagi ni, saya nak kamu semua tolong sembelih ayam ni dengan syarat
Tiada siapa yang boleh tengok, tiada siapa yang nampak. Ya. Sembelihlah ayam yang kamu semua pegang itu dengan syarat jangan bagi siapa-siapa nampak. Nah, anak murid pun mula terfikir, kat mana nak cari? Ada yang pergi atas pokok, ada yang pergi atas atap, ada pergi dalam lubang, dalam semok, dalam bilik yang tertutup, macam-macam lah. Nah, kalau Piramli tu perigi buta tak? Masuk perigi tu. Nah, cari mana-mana tempat. Jadi dalam ramai-ramai tu, bila semua dah balik semua dah sembelih dah. Nah, tiba-tiba ada seorang datang bawa ayam tu hidup lagi. Orang lain pun semua pelik. Tok Guru bertanya, kenapa kamu seorang ni tak sembelih? Orang lain dah sembelih siap-siap dah, kenapa kamu tak sembelih? Maka dijawab oleh anak murid tadi, apa dia? Wahai Tuan Guru, minta maaflah sangat-sangat. Saya duk cari tempat mana saya nak sembelih ayam ni, jangan bagi siapa-siapa nampak. Tetapi saya tak jumpa suatu tempat pun yang mana terhalang ataupun tak dapat dilihat oleh Allah yang menciptakan kita. Kalau makhluk saya boleh lari lagi, tapi kalau Allah nak apatah lagi malaikat kiri kanan ni memang duk follow selalu, memang tak ada tempat yang saya boleh sembelih ayam ni tanpa dilihat oleh sesiapa. Maka dengar saja jawapan murid tadi, guru pun mengucapkan tahniah. Dalam ramai-ramai ni dia seorang je faham aku duk mengajar sama berpuluh tahun. Nah, dalam ramai-ramai anak murid dia seorang je faham apa maksud tujuan ujian kali ni. Seorang je lepas. Tapi memang macam tu. Hak mengaji ramai, hak betul-betul dapat seorang je atau tak ramai lah maknanya. Yang betul-betul faham Tok Guru sebut tadi. Baik, ala kulli hal akhirnya semua dapat manfaat. Walaupun mungkin lambat sikit. Fahamlah bahawa kita tidak boleh bersembunyi daripada pengetahuan ataupun penglihatan Allah. Sesungguhnya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur adalah kitab samawi yang diturunkan Allah. Semua kitab samawi ini memang masyhur, dikenali. Al-Quran diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, Nabi Muhammad. 3 lagi kepada Rasul sebelumnya. Musa, Isa dan Daud. Nabi Daud, kitab pun Nabi Daud, Zabur. Nabi Isa, Injil. Nabi Musa, Taurat. Baik. Kitab-kitab ini yang 3 tadi, sekarang ni kita tak dapat kedudukan yang jelas duduk mana. Duduk kat mana kitab tu? Apakah ianya bebas daripada campur tangan manusia? Mana yang originalnya? Baik. Begitu juga para nabi itu sebelum itu. Dalam banyak-banyak kitab tadi, ada suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa contoh dah. Ada suhuf ni apa dia? Lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran daripada langit juga. Baik. Kitab-kitab terdahulu tidak dijamin oleh Allah tentang keasliannya ataupun ketulinan dia, berkekalan. Yang dijamin hanya Al-Quran. Firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, yakni Al-Quran. Al-dzikra ni nama lain bagi Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaga akannya. Maknanya jaminan Allah menjaga Al-Quran itu dengan erti kata menjaganya dalam hati-hati manusia sampailah ke hari kiamat. Maksudnya sehingga satu keadaan dia akan diangkat. Menjaga di dalam hati manusia. Penjagaan itu di dalam hati manusia. Satu-satunya kitab suci yang dihafal oleh penganutnya Quran lah. Ada satu kajian dekat Eropah sana. Bila tanya, kamu agama apa? Kristian. Baik, cuba bacakan satu ayat daripada Bible. Teguh mak kami kawan tu. Apa dia? Bila tanya je orang Islam, terus boleh jawab. Tak kira macam mana rupa dia, tak pakai tudung pun. Cuba baca satu ayat Quran. Agama apa? Islam. Baca satu ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tahu. Surah-surah pendek. Mana dia tahu? Orang Islam memang dia hafal Quran. Cuma memang ada hadis di akhir zaman akan berlaku suatu keadaan yang mana dia Islam, dia kata dia Islam,
tapi dia tak boleh baca Quran. Dia tak pernah sujud, tak pernah semayang. Bila sebut nama Allah, dia rasa dia pernah dengar lah. Sebab tok nenek moyang aku pernah sebut, ayah aku dulu mungkin pernah sebut Allah, Allah ni. Tapi sehingga kan apabila ada saja, ada seorang, ada aktivis, ada aktivis datang ke tempat ni, dia tengok memang betul sekolah pun tak ada. Ni orang panggil golongan yang hidup dalam pelarian. Orang yang pelarian tentera, pelarian perang dan sebagainya. Mereka tak ada pendidikan, tak ada sekolah, tak ada apa. Semayang pun tak reti. Bila ada orang Malaysia datang bagi bantuan apa, duduk semayang. Bila tengah semayang baca kuat. Bila baca kuat, keliling dia tengok. Allah, macam pernah dengar, sukanya macam ada dalam, pernah ada dalam hati, macam pernah ada. Tapi mereka tak pernah dididik untuk solat, untuk semayang dan sebagainya. Sebab apa? Situasi perang. Sehingga kan dak mengalir air mata depa ni. Macam pernah lama dah tak semayang. Macam pernah baca ayat tu, macam pernah dengar, macam pernah baca tapi tak ingat. Dak, tapi hati kata ada, pernah ada dalam hati. Cuma tak ingat, lama sangat. Maka depa berkumpul segala harta depa ada, serah pada, tolonglah, nak tolong semayang tu sebut nama kami. Kami tak boleh nak buat apa, nak kami harta bagi, ambillah harta kami. Tolong sebut kami dalam semayang, tolong sebut doa kami pada Tuhan. Nak sebut sampai tahap macam tu. Nah, akan berlaku keadaan begitu dengan sebab peperangan tadi. Sebab tu kalau boleh kita ni, bila ada keamanan, syukurlah sungguh-sungguh. Bawa dalam doa kita, ya Allah, aku bersyukur atas nikmat aman yang kau beri kepadaku. Jadi tolong buang jenis-jenis yang suka mengapi-ngapi, yang suka mengadu domba, suka perapikan, suka timbulkan masalah. Sikit punya hal pun dia besarkan. Semua orang salah pada pandangannya, dia saja yang betul, geng dia saja betul. Yang ni kena buang jauh benda ni. Dalam masjid, orang hak mengaji, ayah-ayah masjid, ayah-ayah hak mengaji ni, kalau ada WhatsApp jenis macam tu, tak payah nak layan lah, tak payah nak sebar lah, tak payah. Hangus amalan kita. Banyak orang hangus amalan. Datang masjid, duduk belakang tu imam lagi, tapi hangus amalan. Sebab rosak hati, sebab duduk main WhatsApp tadi. Nak sebar benda, kata ke dia ni, kata ke dia ni, kata ke dia ni. Semua hak. Padahal kita tak ada kat situ pun. Jangan rosak amalan kita. Jangan bagi hangus amalan. Hangus amalan ni memang sebab hati, sebab hati rosak. Bila hati bersarang sifat mazmumah, maka banyak amalan kita yang hangus sebab benda-benda itu. Baik, jadi Nabi ada 313, Nabi Rasul, dan Nabi ada 124,000. Ini disebut oleh para ulama. Yang wajib kita imani 25. Dimaksudkan iman ini wajib hafal nama, dan wajib percaya itu Nabi. Siapa tak percaya Nabi Sulaiman tu bukan Nabi, kufur. Siapa tak percaya Nabi Ilyas satu, Ilyasak satu, bukan Nabi, hanya orang soleh, kufur. Kufur. Macam Luqmanul Hakim, tidak Nabi. Cuma disebutkan oleh para ulama, ada sebut Nabi, ada sebut orang soleh, mana waliullah, ada juga sebut macam tu. Baik, itu tak apalah, hak khilaf. Yang wajib faham, wajib kita tahu 25 nama. Ni wajib tahu. Untuk sempurnakan rukun iman ini, yakni percaya kepada Rasul, maka kena tahu juga sikit sebanyak kisah dia. Nabi Zulkifli apa kisah dia? Kita tahu Nabi Musa, kita tahulah kisah Firaun. Nabi Yusuf kita tahulah kisah kena tuduh dengan Zulaikha tu. Nabi Yunus kita tahulah kisah ikan paus, ikan nun tu. Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, Nabi Zulkifli, Nabi apa lagi? Nabi Harun, apa kisah Nabi Harun? Nabi Idris, apa kisah dia? Jadi untuk sempurnakan iman kita kepada Rasul tadi, kena tahu sikit sebanyak, walaupun tak hafal sangat pun, tapi kena tahu sikit sebanyak apa kisah tentang Nabi-Nabi tadi. Baik. Jadi semua Nabi dan Rasul ada 124,000. Yang ni bersamaan juga, katanya ulama sufi,
sama dengan jumlah nafas yang keluar masuk dalam badan kita tiap-tiap hari. Daripada pagi sampai ke pagi esok tu, sehari 24 jam tu, 124,000 kali kita bernafas. Allahu Allah tu kan. Nafas tu keluar masuk 124,000 kali. Siapa kira ni? Ulama hak berzikir lah. Ulama berzikir dia kira zikir dia dengan nafas dia. Jadi sehari itu dapat 124,000, sama dengan jumlah Nabi dan Rasul. Dalam ramai-ramai itu 313 pula yang dilatih menjadi Rasul, yakni ada wajib menyampaikan risalah, wajib mengajak umat dia kepada kenal Tuhan. Wajib ajak umat dia kenal Tuhan. Contoh tak, mungkin ada zaman tu tak perlu pakai tudung, tapi wajib kenal Allah. Sebab tu kita tengok sejarah-sejarah dulu pun orang perempuan tak pakai tudung pun. Yang saya faham yang mula pakai tudung ni zaman Nabi Musa baru ada rahib. Itu pun hanya kepada yang duduk jaga kat gereja tu saja. Rahib Nabi Musa, Nabi Isa. Sebelum tu belum ada, tak ada syariat yang sama macam kita sekarang yang tutup elok ni. Jadi sebab tu disebutkan Nabi Muhammad sebagai penyempurna syariat yang terdahulu, aturan undang-undang terdahulu. Cuma asasnya apa dia? Allah itu Tuhan. Itu yang asas sekali. Sebab setiap masyarakat disebutkan, setiap tamadun, setiap masyarakat yang ada budaya dia ataupun ada kemajuannya, pasti ada rasul di situ yang diutus. Pasti ada rasul yang diutus di situ. Cuma adakah ianya rasul termasuk 25 yang kita wajib imani ataupun tidak, itu saja. Jadi contoh kita kata zaman apa dekat kita ni? Zaman Allahu Akbar. Zaman sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad. Contoh macam zaman zaman kerajaan Champa dulu-dulu ni, ataupun dinasti Ming. Cerita kita ambil cerita sejarah kan. Jadi ada kemungkinan dinasti-dinasti ni ataupun kerajaan-kerajaan dulu sebelum Nabi Muhammad ini ada nabinya. Cuma taklah sampai kena ada kitab macam Quran tu, tapi mereka mengajak supaya kenal Allah sebagai pencipta kita. Sebab tu kalau kita tengok cerita Korea, kalau tengok cerita Korea, mereka mengenal konsep syurga neraka. Konsep syurga neraka. Bahkan saya tengok cerita Korea, ada cerita Korea tu disebut neraka tu ada berapa lapisan? Ada 7 lapis. 7 ke 8. Maknanya dia pun tahu benda tu. Mari mana tu? Boleh reka ke? Akal boleh reka ke benda tu? Tak, mesti ada berita daripada langit. Ni cerita Korea ni. Mana mungkin ada nabi kat Korea dulu? Mungkin. Sebab mereka pun ada dinasti, ada peradaban juga. Korea, cerita Korea. Cuma mungkin berjalan waktu adalah terpesong-pesong tu. Ada terpesong tu. Itu biasa. Yang dijamin hanya hak Nabi Muhammad. Al-Quran ini saja hak dijamin. Baik. Walikulli qaumin had, maka bagi setiap kaum itu ada yang memberi had, memberi petunjuk. Tadi setiap kaum, maknanya semua kaum atas dunia ni lah. Siapa yang ada kaum dia tu mesti ada yang memberi petunjuk, peringatan. Hadin, pemberi petunjuk, semestilah para nabi, kerana para nabi ada tanggungjawab memimpin manusia, menerima hidayah daripada Allah. Sesungguhnya Al-Quran itu kalamullah, bukannya makhluk yang boleh hilang lenyap sebagaimana lenyapnya makhluk lain. Baik, ini perbahasan akidah. Adakah Al-Quran itu makhluk ataupun sifat? Al-Quran itu kan kita sebut kalamullah. Kalam ni makna kata-kata Allah, betul? Kata-kata Allah. Jadi Al-Quran itu adakah ianya makhluk yang Allah jadikan ataupun ianya sifat pada Allah? Maka ulama Al-Sunnah wal Jamaah menyatakan Al-Quran itu adalah azali. Makna sifat bagi Allah, bukan makhluk. Inilah yang membezakan
Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni menyatakan Al-Quran itu makhluk yang Allah cipta. Sedangkan Al-Quran itu sebenarnya bukan makhluk, tetapi memang sifat antara sifat Allah. Sifat Allah berbicara tu. Jadi sifat berbicara itu qadim, kekal, baqa, kekal, azali. Sejak sekian semenjak sedia kala. Jadi bukan Nabi Muhammad turun tu baru ada Quran, tidak. Tu maksud dia. Jadi ini membezakan. Jadi bagi Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, maka itu suatu pahaman yang bid'ah. Al-Quran itu sifat kepada Allah, sifat Allah yang berkata-kata. Baik. Imam Syafi'i pernah dibawa ke depan khalifah pada ketika itu. Waktu tu yang menganut faham Mu'tazilah, maka nak diujilah siapa-siapa ulama pada waktu tu yang menyatakan Al-Quran ini makhluk, maka selamat. Siapa yang mengatakan Al-Quran ini bukan makhluk, ianya qadim daripada Allah, ianya qadim sifat Allah, sifat Allah kita katalah sebab bicara tadi, maka kena seksa. Jadi Imam Syafi'i dia menggunakan helah. Dia kata bila dia tanya mufti Mu'tazilah, wahai Imam Syafi'i, Al-Quran itu makhluk ke apa dia? Adakah Al-Quran itu makhluk? Imam Syafi'i menjawab, ya, itu makhluk. Ya, itu makhluk. Helah lah tu. Jadi bukan merujuk kepada Al-Quran yang hakikat, tapi merujuk kepada itu. Mana itu? Mungkin boleh jadi mushaf Al-Quran itu memanglah dibuat. Mushaf Al-Quran ini mushaf Quran ni memang hak dibuat atau memang dijadikan, itu memang makhluk. Tapi kalamullah itu sendiri, yang ada dalam hati-hati kita tu, bukan hak tertulis ni memanglah yang berada di dalam hati, yang disampaikan oleh Nabi turun kepada hati ni, itu bersifat qadim. Baik. Sehingga tiba saatnya seperti yang disebut oleh Nabi bahawa Allah akhirnya mengangkat semua kalamnya. Artinya apa dia? Hilang Al-Quran dalam hati-hati manusia. Jangan kita faham Al-Quran hilang muka surat, bukan tu. Betul tak? Ada kata hilang muka surat Al-Quran, sudahlah kita nak kiamat dah lah. Maksud dia hilang Quran dalam hati, makna tak boleh, orang waktu tu tak boleh nak baca dah. Tak boleh nak baca Quran dah. Itu maknanya diangkat ke langit, bukan pada lembaran ni. Jangan ambil maksud zahir. Tak boleh jadi terlepas satu muka surat waktu kilang cetak tu je. Tapi kita punya kalut tu sudahlah. Nak kiamat lah esok, baru nak ingat nak taubat, boleh. Baguslah juga macam tu. Tapi taubat kita bukan sebab esok nak kiamat. Jangan sebab macam tu. Kita buat amal bukan sebab nak takut kiamat. Kita buat amal lillahi ta'ala. Ada orang sekarang ni bila cerita bab kiamat, tanda-tanda lepas ni nak masuk COVID ke berapa dah ni, masuk virus baru pula ni lepas ni, sudahlah kita, habislah kita, kena cucuk balik, kena kontrol balik lah itu ni. Jangan takut kepada benda tu. Takut pada Allah. Takut pada Allah, bukan takut pada ni. Bukan takut pada Dajjal, bukan takut pada fitnah dia. Sebaliknya kita dituntut Nabi supaya makin dekat pada Allah, bukan duk sibuk lari kepada benda tu. Tu kena faham dua perkara yang berbeza tu. Ada orang bila tahu kiamat nak dekat, tak nak kerja dah, nak duduk dalam kampung lah. Tak nak dah jadi cikgu, duduk lautan lah, selamat sikit, tak payah kena fitnah, tak payah kena cucuk, tak payah kena beli ayam. Tak payah beli ayam cucuk, dia tak payah cucuk, dia tak payah beli ayam cucuk, dia pera ayam sendiri, tak ada kena fitnah. Jenis macam tu. Tak payah nak berhubung dengan siapa-siapa, hidup dalam keluarga sendiri lautan, senang dia kata. Baik. Bukan itu yang dituntut oleh agama. Sebaliknya kita menyebar. Kalau jenis macam tu, sahabat-sahabat dulu lepas Nabi meninggal duduk di Madinah je lah. Tapi hakikat dia, realiti yang berlaku sejarah kita, Nabi wafat, sahabat tak duduk lama kat Madinah, semua keluar. Kebanyakannya keluar, mati ke situ, mati sini, tak mati kat Madinah pun. Sebab apa? Sebarkan agama. Sebarkan apa ilmu yang kita tahu untuk orang, biar orang tahu agama ini.
Tapi kalau dia tahu agama, dia menyuruh dalam hutan, apa jadi? Baik. Jadi mintalah kepada Allah perlindungan, bukan kita lari daripada ni fitnah ni. Kalau kita tengok dulu dalam kitab Ziarah Alam Barzakh, ada kisah orang lari daripada kampung yang ada taun. Mana penyakit yang merebak lah. Zaman tu taun, zaman kita mungkin COVID. Penyakit yang merebak, dia lari. Maka ditegur oleh Abu Hurairah, kenapa nak lari? Takut kepada penyakit ke takut pada siapa dia sebenarnya? Takut pada Allah. Bahkan orang soleh ni dia nak mati kalau boleh aku nak. Mari tahu mai kat aku nak mati. Dia minta mati. Sebab apa tak nak kena fitnah dunia dah. Bukan takut pada penyakit. Diajar oleh Nabi kita bukan takut kepada makhluk. Tu kena faham. Jadi sahabat ni faham sungguh akidah yang Nabi ajar. Macam kita duk belajar malam ni lah. Sama bahasa. Mendengar Allah, melihat Allah. Balik dengan kita. Kita melihat ada batas. Allah melihat tak ada batas. Allah nampak semua benda kita buat. Allah tahu semua benda kita buat. Dalam hati kita berkata-kata apa, Allah tahu belaka. Contoh dah. Kita tengok pakcik ni. Saya dalam hati, Allah dia ni selekehnya. Allah dengar tu. Malah dia ni busuknya mulut. Sembahyang sebelah-sebelah jemaah kan. Allah dengar benda tu. Jangan dibiarkan kalau adalah hati. Kena istighfar juga tu. Dia macam mengumpat. Cuma mengumpat tu tak ada orang dengar. Yang dengar Allah. Masalahnya kalau Allah dengar lagi bahaya. Istighfar juga tu. Ni cerita kerja buat hati dah. Bila kita bersangka kepada orang, mengata orang walaupun tak guna mulut, tetapi hati kita berkata-kata, itu juga satu perbuatan yang kita kata rosak. Rosak pada hati. Maka kena istighfar. Memang kena istighfar. Jangan kata mulut keluar saja baru istighfar, tidak. Cuma beza dia, kita tak perlu minta maaf dengan dia tu. Kita kena minta maaf dengan Allah. Hakikatnya Allah yang menjadikan dia begitu. Supaya dia lalu depan kita nak uji kita. Apa kita nak kata pada makhluk Allah yang ni? Nampak tak? Jadi semua dalam pengetahuan Allah. Maka kita jadi hamba yang ihsan. Buat apa-apa pun Allah ada kat kita. Buat apa-apa pun Allah ada tengok kita, perhati kita. Baik. Nasihat Nabi sementara Al-Quran masih ada. Bacalah, amallah hukum hakamnya. Selagi tok guru ulama ada yang mengajar dalam masyarakat, maka mengajilah kita. Kerana ulama lah pewaris Nabi. Kena faham yang mana yang dikatakan ulama pewaris Nabi, ulama yang copy paste Nabi. Saya nak sebut gitu je. Yang dikatakan ulama pewaris Nabi, ulama yang ambil ilmu Nabi dengan sanadnya. Zahir dan batin. Ilmu dan perangai, ilmu dan hikmah. Maka yang dikatakan ulama adalah apabila dia bercakap ada akhlak dia. Ilmu dia ada pertanggungjawaban, maknanya ada sanad sampailah ke Nabi. Baik. Tapi kalau seorang tu alim, tahu ilmu tapi akhlak dia tak seperti ilmu dia, maka dia tak layak lagi dikatakan ulama pewaris Nabi. Ini kena ada beza. Ustaz boleh panggil lagi. Macam saya ni boleh panggil ustaz lagi. Mulut pun tak ada insurans ni. Tak boleh panggil ulama ni. Jangan dia tua sikit, berjanggut sikit, mengajar puluh-puluh tahun sikit, terus panggil ulama. Tapi bahasa tak jaga. Itu belum ulama lagi. Belum ulama warasatul anbiya. Sebab Nabi membimbing umat dengan ilmu dan hikmah. Maknanya dia membimbing atas dasar ilmu, membimbing hati manusia juga. Jadi ulama ni dia membimbing orang dengan ilmunya, membimbing orang dengan rabitah, dengan ikatan-ikatan hati, ingat kepada Allah. Itu beza. Dengan akhlak, dengan zikrullah, bila orang tengok ke dia, hati berkata ingat pada Allah. Itu kita nak. Tapi kalau ulama yang masih lagi ada memperlekeh orang ataupun kata-kata kesat yang tak layak disebut, maka kita tak boleh panggil ulama lagi tu. Minta maaf lah. Orang sekarang ni mudah sangat sebut ulama. Ustaz boleh panggil ustaz, mana dia orang mengajar agama lah. Tapi untuk sebut ulama yang menjadi pewaris Nabi ni jauh lagi. Belum tentu. Yang ni jarang ada atas dunia. Ada tapi jarang ada. Sebab tu saya sebut jangan mudah pakai serban macam ni dia panggil ulama dah, jangan mudah. Bahkan perhimpunan ulama, dewan ulama, persatuan ulama,
Saya tak berapa setujulah benda tu. Untuk persatuan tu bolehlah, untuk nak buat nampak rasmi tu bolehlah. Tapi adakah semua yang ikut dalam persatuan tu ulama original ataupun ulama? Belum tentu. Ustaz mungkin ramailah. Baik. Jadi ulama pewaris Nabi. Hak ni hak Nabi tinggal yang ni payah nak cari. Kena cari sungguh-sungguh. Baik. Bila Allah angkat ilmu dengan matinya ulama, maka setelah itu tak ada ganti dah. Mungkin berkurang. Tak sebanding. Siapa yang boleh mengaku bahawa ilmu Imam Syafi'i yang dahulu sama dengan ilmu dia ada sekarang? Tak ada seorang boleh mengaku. Bahkan kalau dihimpunkan seluruh ulama atas dunia ni, nak banding dengan ilmu Imam Syafi'i seorang, tak boleh nak tanding. Jauh. Ada satu ilmu Imam Syafi'i yang mana sekarang dah tak ada dah. Antaranya ilmu nasab. Imam Syafi'i menguasai ilmu nasab. Nasab ni keturunan kan? Kita tahu tak? Apa pentingnya sejarah nasab ni? Baru kita tahu siapa nenek moyang dia, sejarah darah dia, keturunan dia. Lebihnya Imam Syafi'i dia tahu bukan belah lelaki saja, belah mak pun dia tahu. Mak dia siapa, mak pada dia siapa, mak dia siapa. Tu hebat Imam Syafi'i. Kita biasa nasab ni sandar pada ayah saja. Mak ni kita tak tahu. Mak atas kita, nenek kita tahulah. Bila sampai ke moyang kita tak tahulah. Saya lah, nama saya lah, Muhammad Fadil, bin Muhammad Sayuti, bin Idris, bin Samad, bin Ahmad. Okey. Sampai Idris ni saya tahu dah siapa nenek saya nama apa. Moyang saya, nenek saya tahu dah nama apa. Baris kelima saya tak tahu dah nama apa. Tapi Imam Syafi'i dapat tahu sampai 40 ke atas. Itu pun kita dah kalah dah, belum lagi ilmu balaghah, ilmu sebagainya. Baik. Kalau ada ganti mungkin takkan sama. Baik. Tiada yang maujud bersama Allah, la maujuda illallah, kecuali Allah, selain padanya. Sebanyak mana pun yang ada selain pada Tuhan, semua itu makhluk. Yang wujud hanya yang wajib, yang wujud, zat wajibul wujud hanya Allah. Selain pada Allah itu harus wujud, maknanya diadakan. Ada pun harus, itu pun sebab Allah buat. Tapi bagi Allah sendiri, adanya itu wajib. Wajib di sini bukan wajib hukum Bukan hukum kalau tak ada Allah berdosa. Tidak, tu hukum wajib kita fiqh. Disebut sini hukum akal. Wajib pada akal kita boleh terima Tuhan ni memang ada. Kalau tak ada, kalau tak ada Tuhan macam mana kita nak ada? Kita tiba-tiba jadi gitu. Tak ada. Boleh nak terima akal kita macam tu. Baik. Jadi Allah itu zat yang wujud, yang wajibul wujud. Selain daripada Allah itu makhluk. Semesta alam dicipta adalah hasil daripada limpahan keadilan dan ihsannya. Allah nak buat tanpa siapa suruh, tanpa siapa paksa, tanpa siapa cadang. Allah nak buat siapa-siapa ni, apa-apa ni. Semua tu atas ihsan Allah, atas sifat keadilan Allah. Wajib bagi manusia iktikad bahawa segala kerja Allah ini penuh hikmah, penuh bijaksana. Tuhan Allah ini maha adil dalam segala hukumannya. Segala sesuatu itu dalam aturannya, dalam peraturannya. Oleh itu sebanyak mana sekalipun selain daripada Allah, sama ada malaikat, manusia, semua hak ada di langit, semua di bumi, semua dia semesta ni, semua benda-benda ini yang asalnya dahulunya tiada, kalau nak melawan kuasa Allah nescaya tidak akan mampu. Ciptaan Allah adalah dengan kuasanya sendiri sejak azali. Dia sendiri wujud, selain daripadanya tiada, hakikatnya tiada. Ada satu soalan sebagai penutup tak? Ada seorang Kristian tanya kepada Muslim yang duduk kat tepi-tepi taman dekat London tu. Ada satu taman yang ada orang berdakwah kat situ. Kita tak ada, takut lagi nak buat. Kat sana dia sifat liberal tu, sifat terbuka bukan liberal hak kita faham ni, sifat liberal terbuka tu. Jadi semua orang boleh sampaikan apa nak sampaikan. Maka peluang Islam di situ menyampaikan kebenaran. Ada orang tanya, baik, kalau kita semua ini diciptakan oleh Tuhan, maka siapa pula yang menciptakan Tuhan? Saya dah tanya siapa-siapa, padri mana semua tak boleh nak jawab siapa yang cipta Tuhan. Maka orang Islam tu dia relax, dia tanya, macam tu. Sekarang ni cuba fikir balik, kamu sebenarnya bermasalah daripada sudut soalan kah ataupun masalah daripada sudut jawapan? Apa yang kamu masalah? Saya rasa soalan saya tak ada masalah. Saya bermasalah sudut jawapan sebab saya tak tahu.
Dia kata. Baik, macam ni saya nak cerita dari sudut pandang kami orang Islam. Tuhan itu tidak diciptakan oleh siapa-siapa. Huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dia yang awal dan dia akhir. Dia tak terikat dengan masa. Kita ni bila diciptakan ada awal mula kita. Maknanya apa dia? Ada yang starting kita. Tapi bagi Allah tidak ada istilah itu. Kalau dia ada istilah itu, maknanya apa dia? Dia lemah, dia tidak dipanggil Tuhan. Maka baru puas hati kawan tu. Sebab apa dia? Menunjukkan betul. Sebab kita semua sepakat bila dikatakan Tuhan, dia almighty. Dia powerful. Kalau kita sebut sifat kesempurnaan, sifat kamalan, sifat kebesaran. Jadi Allah itu sungguh ada sifat kesempurnaan bagi dirinya. Maka selesai jawapan dia. Boleh terima sebab ni orang yang bertanya ni orang berfikir, bukan orang tak berfikir. Maka sebab itu banyak Islam muncul di tanah tak di tempat sana. Sebab apa dia? Mereka terbuka membincangkan. Cuma tempat kita ni masih lagi ada takut-takutnya. Masih lagi takut-takutnya. Tapi takut-takut kita ada cara kita. Bila ada hantu ke apa ke, Cina tu duk buka kat Yasin. Bila kena ada budak asrama tu kena mengusik dah, kata aku kena tindih lah, aku kena tindih. Dia buka YouTube, dia buka Yasin, duduk seperti dia. Cina ni. Kita orang Melayu gelak je. Memang tak kena kamu, dia dah kena tindih. Cari Yasin juga Cina tu. Itu cara kita lah. Tempat kita nak kata lucu pun gitulah. Ada orang India kena rasuk apa semua, cari ustaz juga ruqyah. Dia tak cari sami, dia cari ustaz juga. Yang penting selesai masalah dia. Tapi itu peluang dakwah. Wallahu ta'ala a'lam. Anda muka surat apa ni? Muka surat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma badil syamlahum wa farib jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.